so kita tengok tentang complex number. Okay, so this one is complex number. So ada dua benda yang penting dekat dalam complex number ni. Satunya standard form. Standard form dia, alright, so standard form dalam complex number adalah A plus B I. Okay. Alright. Dua benda, tiga benda lah kot. Okay, satu standard form. Daripada standard form ni, A plus B I, dia akan minta conjugate. Kita dapat conjugate. Conjugate, okay. Contohnya, dia bagi you, mana nak kata ni standard form, okay. So kalau conjugate, you conjugatekan standard form ni. Okay, dia akan jadi macam ni. A tolak B. Conjugatekan ni maksud dia A tambah BI. Biasa conjugate dia ada tanda bar macam ni. So you akan jadikan dia apa? A tolak BI. Daripada standard form ni, okay, A tambah BI, bila you conjugate kan, dia hanya berubah operasi tanda yang berubah hanya berlaku pada sign ataupun simbol yang berada di depan BI ni. BI. Alright. So BI depan dia ada tambah, sini dia akan jadi, kalau dia kata conjugate, depan dia akan jadi tolak. Kalau depan sini tolak, bila conjugate depan ni jadi tambah. Okay. So satu lagi yang penting ialah I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Ni yang you kena tahulah. Dekat dalam complex number ni standard form, lepas tu conjugate of the standard form, dan juga I square equal to negatif 1. Tiga benda ni you kena tahu. Okay. So kita tengok. Ya. Conjugate tu maksudnya apa? Okay, kita tengok nanti kejap lagi latihan dia ya. Dan okay. Nampak tadi standard form, okay. Conjugate, nampak kat sini. If Z equal to A plus BI, let's say lah dia kata, Z equal to A plus BI. Okay, so dia kata is a complex number, then is conjugate, denoted by, okay, dia conjugatekan benda ni, Z bar, bila sebut conjugate, dia Z bar equal to A plus BI bar. Maknanya Z ni dikonjugatekan, dia akan jadi Z bar sama juga dengan A tolak BI. So kalau sini A ni dia tak ada efek apa-apa. Even though this one is A is a positive, dia akan kekal A ni is positive. Kalau kat depan negatif lah. So dia takkan berubah. Dia yang berubah dia tanda yang sebelum BI ni. Kalau this one is tambah, dia akan jadi tolak. Kalau dia jadi A tolak BI, so dia akan jadi A tambah BI. Okay. So macam ni lah dia kata, okay, tak apa, kita tengok latihan dekat bawah ni. Okay, multiply, mana besar. Multiply the numerator and denominator of the quotient by the conjugate of the denominator. Okay, hari tu you all pun dah tahu what is numerator and denominator. Okay, kita buat soalan satu. 1/3 tambah 4i. Okay. Right. Okay, so dia kata conjugate the denominator. This one is a numerator, betul? So denominator ni berada di bawah. Okay, so write each, soalan dia write each of the following in standard form. So standard form adalah A plus BI. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat, nak selesaikan soalan ni. Disuruh conjugatekan, so sama dengan, sama dengan 1 plus 3 tambah 4i darab, dia darab dengan, dia suruh kita conjugatekan yang denominator, yang pembawah. Okay, so dia akan jadi 3 tolak 4i
bagi 3 tolak 4I. Nampak? Dia suruh kita conjugatekan yang kat bawah. The denominator dia 3 plus 4I. So, you conjugatekan yang dekat bawah ni. Denominator dia akan jadi 3 minus 4I. Nampak? 3 ni is still maintain. Kat sini daripada positif, sini positif. Yang berubah tanda dekat positif. Positif akan jadi negatif. So, atas bawah. Make sure this one kita bagi conjugate. Dia kumpulkan this one. So, dia ada partner macam ni. 3 tolak 4I over 3 tolak 4I. Okay, so bila you dapat case macam ni, so you kena darab. Kalau ni kan darab, ni kan darab. So, ni darab je lah terus dengan yang ni. So, dia akan jadi apa? 3 tolak 4I per, this one akan ada 3 tambah 4I bracket 3 tolak 4I. Okay. So, yang ini sama dengan 3 tolak 4I over, okay, ni you expand lah. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 3 kali negatif 4I, betul? Negatif 12I. Ni tambah 4I kali 3, 4 kali 3 tambah 12I. Ni positif negatif is negatif, betul? Negatif, ni saya tarik panjang sikit. 4I kali 4I. So 4 kali 4, 16. I kali I berapa? I kuasa 2, betul? I kuasa 2. Okay, so dalam ni you kena apply I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Nama tadi kan, you kena apply benda ni. Okay, so you kena apply sama dengan 3 tolak 4I per ni 9 tolak 12 tambah 12 dah habis lah, dah mati. I kan, 12I tambah I dah settle. So yang tinggal yang ini, tolak 16 I kuasa 2 yang kita nak apply is negatif 1. Ganti masuk. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Make sure you kena tulis I kuasa 2. 4 kali 4, 16. I kali I kuasa 2. Okay. So sama dengan 3 tolak 4I per 9. Negatif 16 kali negatif 1 is equal to positif 16 kan. Negatif 16 kali negatif 1. Negatif is positif. Okay. So, ini saya pun selesaikanlah yang bawah ni. Dia jadi apa? 3 tolak 4I. 9 tambah 16 berapa guys? 25, betul? Okay. So, sekarang dia nak bentuk ni tau. Dia nak bentuk ni. Dia cakap, dia kata nak standard form. SF. Standard form kita apa? A plus B, I. Okay, so, you kena jadikan dia bentuk macam ni. Sekarang you ada 3 tolak 4I per 25, betul? So, you kena pecahkanlah dia jadi. You pecahkan dia jadi apa? 3 per 25 tolak 4 per 25I. Ini jawapan dia. Okay. Dia pecahkan, dia boleh pecahkan, pecahan kan. So 3 per 25, okay, positif. Lepas tu sini tambah sini tolak, oh tak ada masalah. Kalau sini tambah, dia standard form ni yang macam dia nak tunjuklah benda ni tak kisah tambah. Kalau sini tambah, you jangan tukar sini jadi tambah. Ikutlah tolak, sebab tolak ni kan, kalau you tengok pun tolak ni kuasa dia hebat kan. Kalau you ada apa, tambah jadi tambah, tolak tambah dia jadi tolak, tambah tolak jadi tolak, tolak jadi tambah. Nampak ni, tolak tambah tolak strong lah kat sini. So maksud dia kat sini, kalau kat sini dia tambah positif, you tulis je lah positif. Kalau kat sini negatif, you tulis je lah negatif. Sebab negatif positif akan jadi negatif balik. So you pecahkan dia. So this one is punya A, this one is punya B plus or minus B, I. Ada soalan kelas? Sir. Ya, saya. Tak faham sikit bagi atas tu. Yang mana? Saya tengok yang ni kan 1 per 3 tambah 4I. Betul. Setukar, maksudnya 1 per 3 tambah 4I tu terus tukar 3 tolak 4. Sebab terus dia punya cara, dia daripada ni kita terus buat, kita wujudkan benda yang tak ada. So kita darabkan dia 1 per 3, 4 ni soalan dia kan. Okay, soalan dia darab dengan ni conjugate dia. This one is conjugate dia. So sekarang ni soalan bagi tahu, soalan suruh kita buat conjugate. Okay, tolong dengan conjugate yang bawah dia kata. Conjugate yang denominator. So denominator dia adalah 3 tambah 4I. So kita conjugate ke denominator, you all dah tahu conjugate adalah kalau sini tambah, sini jadi tolak. Macam tu kan. So sini you jadi tambah, dia akan jadi tolak. Ini conjugate dia. 3 tolak 4I bahagi 3 tolak 4I.
Ni memang cara dia. Selagi, Sir, ya, kalau conjugate yang 3 tambah 4i tu, kalau dia soalan dia 3 tolak 4i, so nanti kita conjugatekan dia kepada tambah lah kan? yes, betul, correctly, perfect. Saya lah faham kan? So dia terbalik. Dia okey, kalau sini tambah, sini jadi tolak, sini tolak, tambah. Tapi ingat, depan ni jangan ubah apa-apa. Depan ni jangan, sini positif, jadi ingat conjugate, sini negatif, tak. Dia yang berubah tanda ni hanya sebelum BI ni, yang B tadi BI kan, so itu yang berubah. Right? Lagi tak Sir. kelas? Ya, saya. Yang 3 tolak 4i per dengan 9 tolak 12i tambah 12i tu, macam mana boleh jadi negatif 16? Negatif ni tolak tambah kan, ditambah tolak kan, tolak tambah jadi tolak lah kan. Ni yang kita belajar kat sekolah dulu. Macam mana kali ni kali ni kan, ni kali ni jadi 9, 3 kan, okey, lepas tu kita ambil tolak, kita ambil yang ni, tolak ni kan, okey, jadi 2 ni, so 3 kali 4 jadi 12i. So lepas tu yang sini pula, ni tambah, operasi tambah, kita tulis kat sini tambah. So 4 kali 3, 12i. So sekarang ni, kita dah last kan, tambah kali negatif lah, tambah tolak kan, tambah tolak is tolak lah. So 4 kali 4, 16. I kali I dia ada 4, macam ni kan, 4i kali 4i. So dia jadi 16, I kuasa 2. Yang I ni ada 2. yang negatif 16 darab negatif 1 tu? Okey, ini yang saya kata, ingat tak ni tadi ni, okey, ada 3 benda you all kena tahu. A tambah BI, dia punya standard form. The second one is conjugate dia. Okey, conjugate kalau sini tambah, sini jadi tolak, dan I kuasa 2, negatif tolak 1. Ini memang dah dalam teorem dia. You kena apply ni. Maknanya you kena ingat lah ni. You jangan buat-buat sendiri tak. Ni memang I kuasa 2 adalah negatif 1. Negatif 1 adalah I kuasa 2. Ini kita bagi kompleks dia. So, maknanya you all kena tukar I kuasa 2 ni, kena jadikan dia, jadi replace dia dengan negatif 1. Itu yang saya, kat sini saya terus jadikan negatif 1. Okay. Alright. Lagi? Sir? Ya. Okay, tadi kan saya kata yang dia punya numerator tu kan kena tukar dengan 3 tak yang atas sikit. Okay. Akan disuruh conjugate yang di numerator kan. Okay, let's say lah kalau numerator tu nombor 2 atau nombor 3. So, still macam mana? Kalau numerator yang atas? yang atas tu, dia bukan nombor 1. Oh, Dia tukar juga. Sama je, tak kisahlah. Tak kisah. Contoh. Dia bagilah nombor 3 per 7 tolak 2i. So dia suruh conjugatekan yang ni kan, yang bawah. So you all conjugatekan dia darab ni lah 7 tambah 2i per 7 tambah 2i. Yang ni biarkan dia. Sama je. Okey, contoh soalan lain dia kata, okey, benda ni berada di, okey, 4 tolak 6i per 2. So dia kata conjugatekan numerator. Numerator yang mana? Atas ke bawah? Atas kan? Ni numerator pengatas, ni denominator pembawah. So you jadikanlah you ni di, so 4 tolak 6i bahagi 2 darab. Make sure ni cara dia. 4 tambah 6i per 4 tambah 6i. Tengok pada soalan tu, dia nak suruh kita conjugate yang mana satu. So memang tak penting lah kalau kita nak numerator tu, denominator biar je. Denominator tak ada apa-apa kan, nampak dia 2 je kan, dia tak ada i. Dia sekarang ni yang jadi ni ada i ni. Ni i ni yang kompleks ni. Ni, ada Allah ni. Sorry, tadi saya lupa macam kenapa saya letak double lah yang bawah tu tadi, lupa pula. Double? Mana double? 3 tolak 4 i tu kan. Nak buat tu sekuasakan 2 Yang mana bawah ni? Yang 3 tolak 4i per 3 tambah 4i dalam kurungan 3 tolak 4i. Yang ni lah, yang ni betul. Kenapa tambah pula? Lupa pula. Sini satu, ni kejap ni ambil. Okey.
saya ambil sini 1 tambah. Ni 1 tolak. So, saya gabungkan dekat bawah. 1 darab benda alani, dia akan dapat benda alani balik kan. So, saya gabungkan jadi 1 tambah 1 tolak. Okay. Thank you. Alright. Okay guys, kita tengok pada soalan yang kedua. Okay, tengok soalan yang kedua. Kalau you all perhatikan soalan yang kedua, saya bawa ke bawah lah. Sebab dia pecah. Itu ada bahagian bawah. Okay, bila you perhatikan soalan yang kedua, yang you all nampak, you all akan nampak, oh atas ada conjugate, nampak, atas ada standard form, bawah pun ada standard form kan. Okay. 1 plus 4i over 5 minus 12i. Okay. Sekarang nampak, atas ni ada standard form, bawah pun ada standard form. Tapi you back to soalan lah. Dia kata apa? Conjugate of the denominator. So, pusat yang bawah je lah. Okay, so sama dengan 1 tambah 4i bahagi 5 tolak 12i. Darab, ni cara dia. Darab 5 tambah 12i per 5 tambah 12i. Nampak ni, dia tak usik pun atas. Sebab atas ni numerator, sedangkan dia suruh conjugate yang denominator. So, kat atas tu duduk dia diam. Okay. Okay, so yang ini saya letakkan dalam satu bracket lah. 1 tambah 4i dalam satu garis. Maksudnya ni 5 tambah 12i per, ni saya gabungkan lah, 5 tolak 12i, 5 tambah 12i. Ni dengan ni. Ni dengan ni tadi sebab dia 1 darab dengan benda alami, dia cuma dapat ni lah balik. Tapi ni dia ada 2. So dua-dua you kena expand lah, atas bawah kena expand. So expandkan. Yang ni 1 kali 5, 5 tambah 12i kali 1, 12i tambah, ambil kat sini 4 kali 5, 20i. So tambah kali tambah lah kan. 4 kali 12, 4 kali 2, 8, 4, 48. So 48 ni I betul? I kuasa 2. Bila tu, you nampak je I kuasa 2, oh, sekata boleh jadikan negatif 1. Okay, tapi kita selesaikan dulu bawah garis. Okay, so kali 5 kali 5, 25. 5 kali, ni tambahkan kompresi kita tambah. 5 kali 12, 5 kali 2, 10, 5, 6, 60 I. Tolak, ni tolak pula, tolak 12 kali 5, 60i. So ni tolak tambah, negatif positif is negatif. 12 kali 12, 144. Ni ada I, sini ada I kali I kuasa 2. Okay. Alright, so ke bawah kita. Okay, so kita selesaikan mana yang kita boleh selesaikan. Sama dengan ini 5. Okay, tambah 12 tambah 20. Nampak? 12 tambah 20 adalah 32. Sebab dia sama 12i tambah, dia tak jadi 12i tambah 20i jadi 32i kuasa 2. Tak, dia bukan. Tambah ni dia cuma nombor, dia je yang tambah. So tambah 32i tambah 48. This one is I kuasa 2 sama dengan negatif 1 garis. So ni 25. This one tambah 60 tolak 60. Oh, habislah 60 tolak 60. Settle. So yang tinggal this one yang ni negatif 1, 4, 4. I kuasa 2. I kuasa 2 adalah negatif 1. So kita selesaikan bersama-sama. Okay. 5 tambah 32i tambah jadi kali tolak, tambah tolak is tolak lah, tolak 48 per ni 25, negatif positif 144. Okay,
So I dekat atas je tinggal 1. I kuasa 2 kita dah jadikan dia negatif 1. Okay. So 5 tolak 48. Jadi 5 tolak 48 negatif 43 kan? So negatif 43 tambah 32I per ni 25 tambah 144, 5 tambah 4, 9. 4 tambah ni 169 lah. 169. Tapi soalan tu dia suruh tukar jadi standard form. Okay. Standard form. Standard form adalah A tambah BI. So, kita pecahkanlah pecahan ni. Jadi, negatif 43 per 1 tambah 32 per 169. Ini jawapan dia. Tengok betul tak ni? Kita baca. Okey, betul. You pecahkan jadi negatif 43 per 169 tambah 32 per 169. So ni dah dalam bentuk form dia ni. A tambah BI. So, A tambah A tak ada positif, negatif. Tak payahlah, janganlah pening. Ikut je negatif kat sini. Yang negatif tu kan kuat. Dia ada soalan. Soalan kelas. Tak ada. Tak ada dah find the terror kan. Sebab you all dah tahu kan. You all maknanya you all dah faham lah. Daripada yang first tadi bila you all tengok saya buat. Oh you tahu apa. Jadi basically untuk yang expand, factorize semua tu hopefully you tak ada masalah lah. So benda tu basic kat sekolah dulu. Okay, kalau ada masalah dengan benda tu kena rajin buat balik. Sebabnya dekat universiti kita dah tak ajar benda-benda macam tu. Sebab you all pun dah student-student dah masuk student diploma kan. Dah besar orang kata dah boleh kahwin lah. Jadi tu kita kat universiti ni kita akan ajar benda yang you all tak ajar kat sekolah. Mungkin ada tapi tak semua. Macam tu. Boleh anak-anak? Boleh. Okay. Alright, nampak ni dalam kotak ni ni. Ni. You kena gunakan ni. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. You mesti kena tahu I kuasa 2 negatif 1. Okay, so kita pergi next. Okay. Okay. Sekarang kita nak belajar. Tengok ni. Kita tengok yang ni. Okay. You all tengok kat sini. Powers of I. Okay, Power Rangers. Power of I. So, you ada I kuasa 1. I kuasa 1 sama dengan I. Kan? Kalau cakap sekolah kan. I kuasa 1 sama dengan I. So, bila kita ada I kuasa 2 adalah negatif 1. Nah, ni asas dia. I kuasa 2 adalah negatif 1. Okay? So, I kuasa 2 adalah negatif 1. Right. So, kalau you ada I kuasa 3. I kuasa 3 sama dengan dia nombor ni kalau you perhatikan dia boleh jadi I kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia boleh jadi 14, 21, 32, 29. Suka hati dia nak jadi banyak mana pun. Okay, tapi basically you kena gunakan I kuasa 2 sama dengan negatif 1 ni sebagai dia punya contohlah kalau you nak makan, tak kisah nak makan apa. Nak makan lauk tu, lauk ni tapi wajib you makan nasi. Dia punya asas tu nasi. Macam tu lah perumpamaan dia. So macam mana pun I kuasa 3 contoh ya. I kuasa 3 you kena masukkan I kuasa 2. Macam mana dan dapatnya I kuasa 3 daripada I kuasa 2 ni? I kuasa 3 adalah gabungan daripada I kuasa 2 darab I kuasa 1. Betul? Okay, kalau you ingat waktu sekolah dulu, kalau you belajar pasal index and logarithm, kita ada A M kali A N. So apa jadi? A tambah MN? M tambah N. So kalau base sama, index akan Tambah. kalau base tambah A M tambah
N kan. Kalau darab dia base sama indeks akan jadi tambah. That's why kita sekarang ni kita kena gunakan juga I kuasa 2 ni. Macam mana pun kena guna juga I kuasa 2 ni. So I kuasa 3 ni datang daripada I kuasa 2 kali I kuasa 1. Nampak? Base sama. So bila base sama, indeks akan jadi tambah lah kan. So jadi I kuasa 3. Okey, sekarang ni you all tahu yang I kuasa 2 ni adalah negatif 1. So taklah negatif 1 kat sini. Kali I. So jadilah negatif 1 kali I jadi negatif I. Oh. I kuasa 3 dia akan jadi negatif I. I kuasa 3 dia akan jadi negatif I. Okay, kita tengok kalau I kuasa 4 berapa. I kuasa 4. So macam mana nak buat I kuasa 4 ni? Okay, so I kuasa 4 ni datang daripada dia boleh jadi macam ni tau. You I kuasa 2 darab I kuasa 2. Betul? Okay. So ataupun dia boleh daripada I kuasa 2 bracket kuasa 2. Kalau you all ingatlah waktu belajar dulu, sama juga macam hukum indeks yang ni. So bila you ada M kuasa ni kuasa N. So dia akan jadi apa macam ni? A kuasa MN. A kuasa darab MN kan? Kan kalau ni tadi tambah kan? Sebab dia ada dua asas ni, darab ni. Okay, so kalau ada M kali N. That's why ni you 2 kali 2. 2 kali 2 dapat I kuasa 4 lah kan? Yes. I kuasa 4. Okay. So you nak selesaikan ni, sama ada you nak guna yang ini. I kuasa is negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1 kali negatif 1 jadi 1 lah. Ataupun you guna yang ini. I kuasa 2 is negatif 1. Ni kuasa 2 kan? Okay, kelas. Negatif 1 kuasa 2 cuba tekankan kita dapat berapa kelas? 1. Okay, bagus. Make sure ya adik-adik semua, bila you all tekan calculator, make sure letak dalam bracket negatif 1 dia akan kuasa 2. Okay, sebab kalau you tak letak dalam bracket, contoh negatif 1 kuasa 2, calculator akan baca, dia akan baca 1 ni je yang kuasa dengan 2. 1 kuasa 2, so you pun negatif 1 kuasa 2 jadi negatif 1. Salah. Sepatutnya dia kena bracketkan ni. So maksudnya semua ni negatif 1 dikuasa 2 kan. So dia akan jadi 1. So saya kena bagi tahu juga sebab ya Allah, you all punya senior-senior dulu macam ni lah. Pasal benda-benda kecil ni pun maka kena tolak. Sayang lah sebab kan dia orang macam careless. Dia orang macam confident dengan calculator negatif 1. Rupanya negatif 1 tu perlu di bracketkan. Nampak mudah tapi itu yang sebab kadang-kadang bila you all ambil exam kan, keluar daripada dewan, aku boleh buat. Sekali kan bila keluar je result, macam tak. Macam rasa macam yang kita rasa dapat A, contoh kita dapat B. Macam ya aku tak jawab ke? Sebenarnya daripada sebab careless you all ni yang tak perasan. Dia rasa confident sangat jawab tu. Okay, so this one make sure bracket negatif 1 kuasa 2 dia akan jadi 1. Sudah jawapan dia, kita tengok. Dia akan jadi dia jadi 1. Okay, let's say kita ambil I kuasa 6 lah. Ambil I kuasa 6 I kuasa 6 adalah daripada kita nak guna I kuasa 2. Kita macam mana pun kena guna I kuasa 2. So I kuasa 2 kat sini. 2 kali berapa nak dapat 6? 2 kali 3. So I kuasa 2 is a negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 dengan kuasa yang ganjil dia akan dapat balik negatif 1. Kalau tengok macam ni. Negatif 1 dia kuasa yang genap dia akan jadi positif. Maksudnya dia akan jadi genap lah, positif. Tapi kalau you negatif 1 dengan kuasa yang ganjil, so dia akan dapat negatif balik. Okay, so nanti you all boleh practice lah, tengok ni banyak lah ni I4 ni, ni ada saya dah tuliskan jawapan ni buat. So nanti you all try balik. Tak ada balik ni you kat rumah sekarang kan, so you balik buat kat rumah. Okay, kalau kat kampus boleh lah nanti buat balik rumah Dia dah tak ada kat kampus, bukan rumah masing-masing. Okay, so this one kita tengok yang bawah ni. Okay, principal square root. Okay, ini saya pernah cakap lah masa awal kelas. Dalam square root, dia tak boleh ada negatif. Negatif 6 ataupun negatif 2 tak boleh. So, you all kena tukar dia jadi macam ni. Okay, saya akan wujudkan negatif 1 kali N. Okay, negatif N, kalau kita
Betul, negatif N adalah sama tak dengan negatif N adalah negatif 1 kali N. Sama kan? Negatif 1 kali N dapatlah negatif N balik. Okey. Lepas tu saya akan pecahkan dia. 1 jadi negatif 1. Lagi 1 saya pecahkan jadi N. So boleh tak boleh? Sebenarnya jawapan dia boleh lah sebab dia operasi darab. Sebab kalau you darab balik benda Allah ni, negatif 1 kali ni, you akan dapat balik atas ni. Tapi kalau misalnya negatif N tambah 3 punca kuasa. So, sir, boleh tak saya nak pecah jadi 1 negatif N tambah 1 3? Tak boleh. Haram hukumnya. Dia tak boleh. Sebab this one operasi dia adalah operasi tambah. Ataupun operasi tolak tak boleh pecahkan macam ni. Salah. Okay, tapi kalau operasi darab ataupun bahagi, you all boleh pecahkan. Okay, contohnya kalau you ada bahagi, you ada 3/8 for example. So saya nak pecahkan sini atas punca kuasa 3 bagi punca kuasa 8. Yes, boleh. Okay. So tapi kalau operasi tambah tolak you nak pecahkan, tak boleh. Okay guys, kena take note benda tu. Jangan simply. Okay, so saya tulis balik lah tadi. Negatif N sama dengan negatif 1 kali N. Okey, sama dengan saya pecahkan dia negatif 1 kali N. Okey. So, kelas, you tengok you tengok basic tadi. Saya kata apa? I kuasa 2 sama dengan berapa? Negatif 1. 1. Okey. So, saya tak tahu tahap kefahaman you all. Okey, sekarang ni I kuasa 2 ni maksud dia apa? I kuasa 2/1 tau. 2/1 betul. So kalau saya nak I sahaja, so apa jadi dengan 2/1? Saya pindahkan ni 2/1 ke sebelah sini. So dia akan jadi negatif 1/1/2. Dia terbalik. Terbalik. Okey, maksudnya contoh kita ada X 2/5 sama dengan Y. Saya nak X sama dengan, so yang ni apa jadi? Pindahkan kat sini dia jadi terbalik. Y 5/2. Okay, so maksudnya dekat sini I sama dengan negatif 1/2. Maksudnya dia adalah I sama dengan punca kuasa negatif 1. Kuasa 1/2 ni adalah punca kuasa 2 kan? Kita selalu sebut punca kuasa 2. Punca kuasa 2 is a kuasa 1/2. Alright? So, maksudnya kalau, okay, you ada, saya tunjuk lagi let's say you ada you ada Z X dan Y is Y 7/2 Y 2/3. So dia ni adalah maksud dia Y kuasa 2 punca kuasa 3. Okey, kalau Y 1/2 maksud dia apa? Y kuasa 1 punca kuasa 2. Ni maksud dia lah. Maksud dia Y A per B, dia adalah Y kuasa A punca kuasa B. Okay. So, kita tengok yang atas. Macam mana saya tulis balik. Okay, kita ada yang tadi kan. Kita ada, saya tulis balik campur-campur. N sama dengan negatif 1 kali N. So, negatif 1 ni saya kata tadi negatif 1. Negatif 1 adalah I. Ni yang saya nak tunjuk. Negatif 1 ni adalah I kali set N. Ataupun kita tulis set. Kita panggil set S-U-R-D. Square root of set. Set N is I. Ini jawapan dia. Ni negatif 6. Ni adalah punca kuasa NI. Ada soalan tak kelas? Tak ada. Ya Allah.
So you all bermain-main dengan nombor-nombor ni. You akan suka nombor. Dan dia suka sangat nombor. Suka kalau shopping duit tu pandai pula kira. Pandai pula keluarkan duit, kira. Tapi bila tanya, suka matematik? Tak suka. Mak paksa ambil. Tapi bila tanya, first you all bangun pagi, apa yang you all tengok? You all akan tengok jam kan? Pukul berapa sekarang? So number, jam is a number. Number is a part of the mathematics punya ni. Suka juga lah. Kena suka lah mathematics ni. Alright? Okay, lain. The rest okay. So you all tengok balik. Ini. Alah, dia tengok balik. Ceritanya macam mana. Nice. Macam dah habis je. Boleh dengar? Kata lagi. 12. Latihan. Oh, latihan semua. Page tu, yang latihan. Dah habis kelas kita hari ni. Ni tak apalah. Yang ni, coordinate plan and graph ni kita akan masuk next class lah. So, ada apa soalan tak guys? Ada. Ada? Sir. Ya. Kalau exam kan, macam kat sekolah lama, kalau sekolah dulu kan ada yang kena buat jalan kerja baru dapat makan, ada yang boleh potong-potong. Ni kita kena buat full jalan kerja ke? Atau kalau nak potong-potong boleh? Oh. Nak potong apa tu? Apa yang nak dipotong? Contoh, semua tu kena potong tu kena tengok situasi. Pindah-pindahkan tu means complete lah, tulis semua dia pindah ke mana, ini pindah ke mana, kena complete. Depends lah. Kalau contoh, kalau macam simple sangat, contoh Y, okay, Y tolak 3 sama dengan 7, macam tu kan. So kalau nak tulis Y sama dengan 7 tambah 3 terus 10 pun boleh dapat markah, ataupun nak tulis Y sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10 pun boleh juga. Maksudnya yang simple macam ni tak ada masalah. Simple macam ni okey. Tapi yang lain tu macam factorize tu yang kita nak potong-potong tadi, yang mana kata yang macam ni kan, negatif 60. Kalau you all nampak, kalau maknanya you all tu memang nampak, contoh bila masa you factorize ni, ditolak ditambah 60, tak tulis pun tak apa. Jadi you nampak. Tapi kalau rasa macam alamat tak confident, kita tulis sebab dia agak panjang kan. Tapi yang simple-simple punya tak ada masalah, boleh je. Lain? Question? Ada kelas lagi ke lepas ni? Ada. Ada. Pokok, ada Rabu. So ada lagi tak apa-apa nak ditanya sebelum kita tamatkan kelas kita awal hari ni? Tak ada. Tak ada. So, yang buku tu dah boleh beli ya, sir? Buku tu, tak tahulah you all link dekat Shopee tu ada lagi tak? Sebab hari tu lecturer Perlis tu tanya, dia kata dia mungkin tak tahu dah habis ke apa ke. Cumanya saya tak tahu. Kalau you all boleh beli, you all klik dekat Shopee tu dan boleh beli lagi, ada lagi lah stok. Kan cuba you all tengok kat situ. Saya tak sure pula lah. Ada yang beli ke? Tak ada. Belum lagi tak apa. Dia nak beli boleh, tak beli pun tak ada masalah. Tapi maknanya kalau you tak beli, you all kena cari extra knowledge lah dalam Google ke, dalam YouTube ke, untuk belajar lebih macam tu. Nak beli pun tak ada masalah, beli pun boleh juga. Nota-nota ni saya akan bagilah tu gambar-gambar macam ni, tu nota yang ni. Saya ada soalan. Okey, apa soalannya? Scroll ke atas. Atas. Lagi. Bawah sikit. Bawah sikit. Bawah sikit yang dia ada bulat-bulat tu. Ada bulat-bulat. Yang ni bawah soalan ni. Ni. Bawah sikit. Yang dekat gambar tu. Ni. Soalan yang 29 tu macam mana? Ni soalan 29 kita tengok. Solve 3x, this one absolute 3x, dia ada punca kuasa. Sekejap ni, 3x dia akan jadi plus minus
Oh, ni macam biasa je. Maksudnya, ini dia tak ada inequalities kan. Jadi, dia tak ada Dua lah tu. inequalities. So, kalau dia tak ada inequalities, dia akan jadi satu positif, satu negatif. Okay. Maksudnya, kalau kita tengok balik Kita kira X sama dengan aktif 3X. Okay, kita tengok ni. Dia lebih kurang macam ni lah. Maksudnya dia sama dengan, so bila sama dengan dia ada dua. Bila kita buka apa ni epsilon ni, okay, dia akan dapat satu A, satu negatif A. Maksudnya ni kan kita buka kan, X tolak 7. Ni kan X tolak 7, satu sama dengan 2, satu sama dengan negatif 2. So sama lah macam yang ni. Ni maksudnya kalau kita buka, jadikan dia 3X sama dengan 1, dia akan dapat 3X kuasa 2 tambah 2. Yes. Okey, satu lagi. Dia akan dapat 3X sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 2. Macam ni. So, selesaikanlah. Selesaikan pindah. So, you all try pun. Itu je punya solution. I mean, dia punya cara dia dalam kerja, you all kena buat lah. Dapatkan sampai dapat jawapan dia X sama dengan plus minus 1. But this one is maksudnya yang ini dia hanya sama dengan equation. Dia bukan inequalities yang ada 4 syarat tadi tu. Kalau ada 4 syarat tu, dia panjang sikit lah. Yang macam ni, dia inequalities kan, lebih kecil, you tahu macam mana, dia lebih besar, dia lebih besar. So yang ini dia adalah sama dengan, so dia akan ada dua. Satu positif, satu negatif. Try one, dia dapatkan satu. Alright. So kalau tak ada apa-apa kelas, saya pun sekejap lagi 3:30 saya ada mesyuarat. That's why saya kena habiskan cepat. Okay, so you all pun ada kelas Koko, nak berlari-lari nak cadet dalam komputer ni. So kalau tak ada, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As. Right kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, sister. Thank you, sir. Alright guys. Ya, sister. Okay, pergilah makan tengah hari. Sir, kehadiran tu bagi dekat grup Grup WhatsApp nanti saya forwardkan. Macam biasalah. Okay, sama.